Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada murid tahun 6. Hari ini kita nak belajar tajuk peratus. Okey, peratus ni biasa kita nampak dekat kertas ujian, dekat pasaraya ada jualan peratus-peratus. Tapi hari ini kita nak tengok peratus dalam simpanan dan pelaburan. Okey, boleh tengok muka surat. Muka surat berapa ni? Okey, tajuk peratus. Okey, simpanan dan pelaburan. Apa itu simpanan? Simpanan adalah wang atau barang yang disimpan dan digunakan apabila diperlukan. Okey, pelaburan, wang yang digunakan untuk perniagaan tertentu yang akan berikan keuntungan pada masa hadapan, seperti pembelian saham dan menjadi ahli koperasi sekolah. Itu beza simpanan dan pelaburan. Okey, beza simpanan dan pelaburan. Jadi kita tengok contoh yang pertama ni. Okey, dia ada situasi seorang ayah bawa anak dia. Dia nak buka akaun bank. Kevin menyimpan 1,000 di bank. Bank memberi faedah. Okey, bank memberi faedah. Okey, kata kunci dia kat sini adalah faedah. Apa itu faedah? Faedah, bila kita dapat faedah, benda yang baik. Bila yang baik, kita dapat lebih. Bila dapat lebih itu maknanya kita tambah. Okey, faedah sebanyak 0.5%. Okey, ni faedah yang bank tu bagi dekat Kevin sebab dia simpan di bank. Okey, bank bagi faedah. Kalau kamu simpan di bank, kamu dapat faedah. Kalau kamu simpan dalam bantal, tak dapat faedah. Okey, jadi kira faedah bagi simpanan itu dan jumlah wang selepas faedah. Jadi Kevin ada simpan 1,000. Okey, dia simpan 1,000, dia faedah yang bank bagi adalah 0.5% daripada simpanan. Okey, jadi 0.5% daripada simpanan. Jadi 0.5% ini daripada simpanan. Simpanan dia adalah RM1,000. Okey, ini kita cuba bina ayat matematik dia. Jadi 0.5% daripada itu maksudnya kita darab dengan RM1,000. Tapi kita tak tahu 0.5 tu macam mana peratus nak darab dengan 1,000. Jadi kita tukarkan 0.5% itu kepada bentuk pecahan. 0.5 per 100. Ini yang kamu dah belajar pada tahun 5. Dan kita darab dengan 1 RM1,000. Okey, bersamaan. Okey, sebelum ni kita boleh potong. Yang bawah ni ada 2 sifar. Dengan atas tak boleh. Jadi kita potong dengan yang 1,000 ni. Ada 2 sifar. Okey, kemudian 0.5 darab dengan 10. Jadi 0.5 darab dengan 10. Yang ni kita boleh potong. Sifar di belakang boleh potong. Sifar. 5 darab 1, 5. Sifar darab 1, sifar. Okey, titik perpuluhan ada 1. Jadi kita dapat RM5. Jadi faedah yang Kevin akan dapat adalah sebanyak RM5 sebab dia simpan 1,000. Dia simpan 1,000. Dia dapat faedah bank bagi lagi RM5. Jadi 1,000 tambah 1,000 tambah RM5 bersamaan dengan RM1,005. Ini adalah faedah yang bank tu bagi kat Kevin sebab dia simpan di bank tu. Okey, kita pergi contoh seterusnya. Encik Raihan menerima cek bayaran sewa kedainya sebanyak 2,500. Okey, dia dapat duit 2,500, dia simpan dalam bank dan dapat faedah. Ini kata dia faedah 0.8% sebulan. Kira jumlah wang pada akhir bulan itu. Okey, faedah dia 0.8% daripada simpanan dia masukkan dalam bank. Okey, dia masukkan dalam bank. Berapa dia masukkan dalam bank? Daripada 2,500. Jadi 2,500 ni
kita kena tahu sifar 8% daripada 2,500 tu berapa ringgit. Berapa ringgit sifar 8% ni. Jadi sifar 8% darab dengan RM 2,500. Okey, tapi kita kena buat dalam bentuk peratus ini seperti kita dah belajar pada tahun 5, kita tukar dia kepada bentuk pecahan. Sifar 8% per 100 darab dengan 2,500. Okey, di sini kita boleh potong-potong. Potong bawah ada 2. Potong dengan yang 2,500 ni ada 2 sifar. Dan tinggal sifar 8% darab dengan 25. Okey, kita buat di tepi. Sifar 8% darab dengan 25. Okey, kita darab. 8 darab 5, 40. Okey. Sifar darab 5, sifar tambah 4 jadi 4. Kemudian 5, kita dah selesai darab. Kita darab dengan 2 pula. 8 darab 2, 16. Sifar darab 2, sifar tambah 1 jadi 1. Sifar 10, 200. Tapi kita tengok dia punya titik perpuluhan ada 1, ada 1. Jadi dia adalah 20. 20 apa? 20 ringgit. Ini faedah yang bank tu bagi dekat Encik Raihan. Okey, bank bagi 20 ringgit dekat Encik Raihan. Encik Raihan dalam bank dia masukkan RM 2,500. Kemudian bank tu bagi faedah sebab dia simpan dalam bank. Bank tu bagi. Bila dia bagi dekat Encik Raihan, dia dapat. Bila dia dapat, maknanya kita tambah dengan apa yang bank bagi, iaitu RM20. RM20 ini adalah sifar 8% yang kita cari dekat atas ni tadi. Ini kita cari dia. Okey. Jadi 2,500 tambah RM20, RM2,520. Okey, tu bila Encik Raihan simpan dalam bank, dia dapat yang tu. Okey, kemudian kita bagi contoh seterusnya. Daniel memenangi wang RM4,000 dalam pertandingan reka cipta. Okey, dia ada RM4,000. Ibunya melaburkan wang tersebut ke dalam amanah saham untuk pendidikannya pada masa hadapan. Pelaburan itu mendapat dividen. Okey, dividen 11% setahun. Jadi dividen sama juga dengan faedah. Kita memberi faedah dapat kepada orang yang menyimpan di dalam tu. Bukan kita tolak. Kita dividen kita tambah. Jadi dia suruh kita kira jumlah simpanan selepas 3 tahun. Okey, 3 tahun. Okey, kita buat dulu tahun yang pertama. Tahun 1, tahun pertama, 11% daripada RM4,000. Kita cari dulu 11% tu berapa. Berapa dividen yang Daniel dapat untuk tahun yang pertama. Jadi kita buat tadi 11% darab dengan RM4,000. Okey, ada bawah ni ada 2 sifar, kita boleh potong. Kemudian 11 darab dengan 40, kita dapat. Okey, kita buat kat tepi sini. 11 darab 40, sifar boleh potong, 4. Jadi 440. Okey, untuk tahun pertama, RM 2 kali pula. RM400. Untuk tahun pertama, bila Daniel simpan 4,000 dalam bank, dia dapat 400. Mula-mula dia simpan RM4,000. Dia dapat dividen. Dividen tu dapat, dia tambah RM440. Dia menjadi duit dia pada tahun pertama RM4,440. Okey, ini tahun pertama. Kemudian bila tahun kedua, duit dia bukan lagi 4,000 lah. Sebab apa? Sebab dia sudah mendapat ini. Okey, duit dia bukan lagi 4,000. Duit dia sudah bertambah. Jadi duit dia kita kena kira 11% daripada duit dia sekarang pada tahun kedua, bukan lagi 4,000, duit dia sudah menjadi RM4,440.
Ini duit dia pada tahun kedua. Dan kita kena kira dividen dia yang tahun kedua ni. Jadi, kita macam tadi juga, kita 11/100 darab dengan RM 4,440 persamaan. Okay, yang ni kita boleh potong. Ada satu je sifar yang ada. Jadi 4 darab dengan 11. Okey, 4 darab 1 4. 4 4 4 4 4 4884. Okey, dia dah ada 4,884 per dengan 10. Jadi per dengan 10 kita boleh gerakkan titik perpuluhan. Jadi RM 488.4 RM488.40. Jadi pada tahun kedua dia asalnya ada RM 4440. Dia mendapat lagi dividen. Dapat lagi dividen sebanyak RM 488.40. Jadi duit dia bila dah dapat, makin bertambah ke makin berkurang? Mestilah makin bertambah. Jadi kita kena kira berapa dia bertambah. 4440 tambah 488.40 sen. Okey, tak nampak. Okey. Sifar 4.81294. Jadi pada tahun kedua duit dia sudah menjadi RM4,928.40. Itu bila disimpan secara pelaburan, dia dapat 11% setiap tahun. Jadi duit dia semakin bertambah. Mulanya dia ada 4,000 je dia simpan dalam bank. Dia simpan dalam pelaburan. Kemudian pada tahun kedua dah menjadi 4,928. Tapi kita masih belum selesai lagi sebab dia suruh kita cari 3 tahun. Untuk tahun kedua kita dah selesai, tapi kita belum selesai lagi tahun yang ketiga dia simpan pelaburan tadi. Okey, tahun ketiga 11% daripada iaitu darab simpanan pelaburan terkini dia ada bukan 4,000, dia ada RM4,928.40. Jadi kita kena cari berapakah nilai 11% ini. 11% darab dengan RM4,928.40. Jadi kita darab dulu yang atas ni. Atas darab atas. Okey, kita buat ke tepi. RM4,928.40 darab dengan 11. Darab 1 dulu. Sifar 4,8294. Kena darab dengan 1 ni pula. Sifar 4,8294 dan kita tambah. Okey, sifar 4, 12, 11, 12, 14, 5. Okey, ada 2 titik perpuluhan, 1, 2. Dapat RM 54212.40 sen. Okey, kita buat pergi jauh sikit. Kita tulis semula 54212.40 sen. Okey, yang ni dah 40 sen. Tapi bawah ni kita belum selesai lagi. Kita bawa pergi sebelah. Per dengan 100. Jadi kita boleh gerakkan titik sebanyak 2 kali ke kiri. Okey, gerakkan titik. Ada 2. 1, 2. Jadi RM RM542. 54212. Okey, kalau kita tengok kat sini 124 sifar. Jadi kita akan ambil kepada sampai sini saja angka bererti. Okey, jadi kita dapat dividen untuk tahun ketiganya adalah RM542.12. Okey, dia ada tadi RM4,928.40 tambah dengan RM542.12. Kita tambah 4,928.40
40 sen tambah dengan 5, 4, 2, 12 sen. 2, 5, 10, 4, 5, 6, 7, 14, 5. Jadi kita dapat RM5,470.52. Okey, jadi pada tahun ketiga, duit dia dah semakin bertambah. Mula-mula tadi dia ada RM4,000 saja. Okey, mula-mula dia ada RM4,000 je. Okey, mula-mula dia ada RM4,000. Pada tahun pertama dia dapat 440, dia jadi RM4,440. Tahun kedua dia dapat lagi RM488.40. Duit dia dah bertambah menjadi RM4,928. Dan tahun ketiga dia dapat lagi RM542.12 dan duit dia sudah menjadi RM5,470.52. Jadi sangat beruntung kalau kamu melabur ataupun dalam amanah saham macam ni. Tapi kena cari pelaburan yang betul. Kalau kamu tengok dalam buku teks ni ada satu jadual dia buat tahun pertama. Mula-mula 4,000 dapat 440 jadi 4,440. Dan seterusnya. Okey, ini adalah contoh pengiraan mencari pelaburan. Okey, untuk latihan hari ni kita cuba 1A, 1B, 1C. Jadi hanya 3 latihan. Boleh cuba, kalau tak faham boleh tanya. Okey, itu saja daripada cikgu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum.